Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terima kasih Tuan Kamaruzzaman, ya. Kak Anisah boleh rujuk nota 20 hari bulan 4, ya. 20 hari bulan 4. Tapi tak tahulah Kak Anisah ada ke tidak nota tersebut. Sebab Kak Anisah ni masuk semua kelas kan. Jadi dia tengok ayat yang ke, tak silap saya ayat yang ke-5 ataupun ayat yang ke-6, ya. Ada kalimah man. Saya bahaskan ketika mana kita jumpa man syarat kali pertama dalam kelas asas, ya. Okey. Sekarang fokus utama saya pada malam ini sebenarnya ialah untuk kita kenal 3 jenis PN. Okey, sekarang tengok dekat depan. Okey, fokus semua, ya. Berikan perhatian yang serius sedikit pada malam ini. Supaya tuan-tuan dapat, tuan-tuan, ya. Tapi saya akan ulang balik. Cuma insya-Allah faham hari ini bermakna tuan-tuan akan faham sampai bila-bila, ya. Okey. Tuan-tuan dah belajar fi'il ni ada 3, ya. Fi'il ada 3. Yang tu semestinya tuan, ya. Fi'il hanya ada 3 saja. Yang pertama fi'il madi, ya. Yang kedua fi'il mudhari', ya. Tuan-tuan dah belajar fi'il mudhari'. Mudhari'. Saya bagi cantik-cantik sikit tuan-tuan, ya. Mudhari'. Yang ketiga ialah fi'il amar, ya. Baik. Tuan-tuan dah faham di peringkat awal hari itu fi'il madi ialah perbuatan yang telah berlaku, mudhari' yang sedang ataupun akan berlaku, amar perbuatan yang menyuruh. Itu peringkat asas, ya. Dan kita dah bagi tuan-tuan telah madi ada telah, mudhari' tak ada telah, amar adalah menyuruh. Betul tuan-tuan? Itu yang saya bagi pada tuan-tuan, ya. Okey, sekarang tuan-tuan kena faham pada malam ini, mana-mana kalimah fi'il yang tuan-tuan sebut selepas ini dia adalah fi'il madi, maka dalam kelas kita tuan-tuan wajib letak terjemahan telah. Boleh? Fi'il madi wajib ada terjemahan telah, ya. Baik, tak kenal lagi ni, tak bagi perkenalan lagi. Nak bagi yang asas dulu, ya. Jadi setiap kali tuan-tuan kata dia fi'il madi, letak telah dalam terjemahannya. Boleh? Okey. Kalau tuan-tuan kata dia fi'il mudhari', maka dia tidak ada apa, ya, tidak ada apa-apa. Tidak ada telah, tidak ada tanda untuk fi'il amar juga kan. Contoh kita kata dia makan, dia tidur, dia tak ada apa-apa kan. Okey. Yang ketiga, kalau fi'il amar, cuba tengok dulu. Kalau fi'il amar, tuan-tuan kena fokus sikit pada malam ni sebab dia jarang-jarang kita jumpa kan. Fi'il amar kita dah faham dia adalah suruhan. Cuma untuk dalam kaedah kita, fi'il amar ni dia akan ada perkataan lah dan juga oleh. Ya. Lah dan juga oleh. Boleh tak? Tidurlah oleh kamu. Belajarlah oleh engkau. Sabarlah oleh engkau. Nampak tak tuan? Itu untuk fi'il amar. Sebab itulah kalau tuan-tuan tengok dalam terjemahan Al-Quran, ya, dalam Al-Quran mana-mana pun kebiasaan fi'il amar yang dia buat dia tak lah tu. Cuma saya tambah sikit dalam kelas kita perkataan oleh. Sebab apa? Selepas oleh ni akan ada ganti nama. Boleh tuan-tuan? Yang tu nanti kita akan bincang. Cuma asasnya sekarang jumpa fi'il madi mesti ada telah. Sebab tuan-tuan akan letak terjemahan akan datang. Fi'il mudhari' tak payah letak apa-apa. Fi'il amar mesti ada lah dan juga oleh. Okey, sekarang tulis di ruangan komen. Setakat ini jelas ke tak jelas? Okey. Tuan Abu Hasan, tak nampak keluar masuk balik. Ya, Tuan Abu Hasan, kalau tak nampak keluar masuk balik. Ya, biasanya kalau tengok melalui telefon ni biasa memang ada masalah sedikitlah. Ya. Okey, jadi sekarang tuan. Okey, setakat ini jelas ke tak jelas? Tulis dulu. Saya nak masuk satu persatu ni. Ini perkara yang utama tuan-tuan, ya. Sebab kita memang tekankan kalau kita nak kenal fi'il madi tengok telah kan. Ya.
Kalau fi'il mudhari' tak ada telah, ya. Dan fi'il amar jarang-jarang kita jumpa. Cuma hari ni tuan-tuan boleh nampak biasanya fi'il amar tu akan ada lah dan juga oleh. Tuan-tuan tak percaya, tengok dalam helaian Al-Quran kita, kalimah u'budu, kalimah ushkuru, kalimah apa lagi tuan-tuan. Banyak dalam ayat kita sebenarnya, ya. Cuma saya tak tekankan sangat, ya. Baik, alhamdulillah semua kata jelas. Okey. Kalau jelas, masuk kepada fi'il madi dahulu tuan-tuan, ya. Okey, tengok fi'il madi tuan-tuan. Macam mana kita nak kenal fi'il madi tuan-tuan? Jawapannya ialah kita lihat di belakang. Di belakang, ya. Saya ulang sekali lagi, saya tak B saja tuan-tuan. Tuan-tuan kena lihat di belakangnya tuan-tuan. B tuan-tuan, ya. Okey, tengok tuan-tuan. Kebiasaan di belakangnya fi'il madi ni hujungnya berbaris atas. Mau Ustaz nak screenshot whiteboard terlindung sikit. Okey. Okey, sekejap. Saya dekatkan sikit tuan-tuan. Okey dah. Boleh ya? InsyaAllah boleh ya? Okey. Sekarang saya ulang sekali lagi tuan-tuan. Nak kenal fi'il madi, tuan-tuan kena tengok belakang. Tengok belakangnya tuan, ya. Kebiasaan di belakangnya ataupun di hujungnya itu berbaris atas tuan. Ya. Tengok dulu ya. Nanti saya jelaskan. Kalau tuan-tuan jumpa mana-mana kalimah fi'il yang hujungnya berbaris atas, automatik di dalamnya ada ganti nama huwa. Apa terjemahan huwa? Terjemahannya ialah dia. Ya. Contoh, tuan-tuan jumpa nanti. Jalasa. Fi'il apa? Fi'il madi. Ya. Fi'il madi tuan-tuan. Maka ada telah ke tak ada telah? Ada telah tuan-tuan. Ada telah, ya. Telah apa ni? Telah duduk tuan-tuan, ya. Okey. Siapa yang telah duduk? Kita dah belajar kalau hujungnya berbaris atas, automatik dalamnya ada huwa. Terjemahannya ialah dia. Boleh tuan-tuan? Samalah tuan-tuan jumpa apa lagi tuan-tuan? Darabah, qatala, sami'a, basara, apa lagi tuan? Anzala. Hujungnya semua berbaris atas. Betul tuan? Apabila ada je baris atas, yang pertama tuan-tuan kena faham dia adalah fi'il madi. Yang kedua tuan-tuan kena faham dalamnya automatik ada ganti nama huwa. Baik, tulis dulu dalam komen. Faham ke tak faham? Tulis dulu. Yang pertama. Saya nak padam ni untuk contoh-contoh ni, saya nak padam sebenarnya, ya. Sebab saya nak buat latihan dekat hujung nanti. Tapi tuan-tuan kena jelas dulu. Nak kenal fi'il madi orang Arab tuan-tuan, dia akan tengok dekat belakang. Macam mana nak tengok dekat belakang? Tengok barisnya. Barisnya baris apa? Dia kebiasaannya berbaris atas. Ini baris asas dia tuan-tuan. Ya. Yang pelik-pelik tu kemudian. Kau Ustaz ada kan dia tak berbaris atas? Ada, sabar dulu. Kita nak bagi tahu dulu satu persatu ni. Ini perkara asas dalam bahasa Arab, ya. Cara nak kenal fi'il madi, mudhari' dan juga amar. Okey, dah selesai. Semua kata faham. Okey. Sekarang tuan, tuan-tuan dah faham secara asasnya fi'il madi hujungnya berbaris atas. Okey, sekarang. Tapi tak semua dia berbaris atas. Jadi tuan-tuan kena tengok dua perkara. Yang pertama, tengok di belakangnya hujungnya berbaris apa? Itu yang pertama. Hujungnya berbaris apa? Yang kedua, kalau tidak berbaris atas, tuan-tuan kena lihat perkara yang kedua, iaitu penambahan. Penambahan ni tuan-tuan dah belajar sebenarnya. Apa saja kalimah fi'il yang ada penambahan di belakang? Apa dia penambahan di belakang? Contoh. Tu. Tu. Maka di belakangnya, maka di dalamnya ada ganti nama ana. Kalau ada ta, maka di dalamnya ada ganti nama anta. Ya. Kalau ti, bermakna di dalamnya ada ganti nama anti. Ya. Kalau tum, dan sebagainya lah sampai habis tuan. Tengok fi'il madi punya, ya. Tum, bermakna dalamnya ada antum. Jadi tuan-tuan sebenarnya hari ni tuan-tuan dapat macam mana nak kenal fi'il madi. Ada dua cara. Cara yang pertama ialah lihat belakangnya.
sama ada dia berbaris atas. Ya. Kalau berbaris atas, jalasa, daraba, kataba, fa'ala, automatik dalamnya ada huwa lah. Bermaksud dia saja yang berlaku. Ya. Dia yang melakukan perbuatan. Baik. Kalau tidak berbaris atas, tuan-tuan boleh tengok perkara yang kedua. Tengok penambahan apa dekat belakang. Jalastu, jalasna, jalastum. Ada tu, nati, tum. Tu, tuan-tuan. Ada penambahan di belakang. Itu juga menunjukkan dia fi'il madi. Sebagai contoh. Ya. Ini tak sempurna ya. Saya bagi sempurna lah. Takut tuan-tuan nak screenshot kan. Nak ambil gambar kan. Okey, saya bagi tuan. Kita ada nahnu ya. Nahnu. Tu, ana. Ta, anta. Ti, anti. Ti, anti. Tum, antum. Ya. Tuan-tuan boleh tengok dalam diagram kita sebenarnya ya. Kemudian tum, ats, anta. Ats, huwa. At, hiya, tuan-tuan. Hiya. Ya. Kemudian waw alif, hum, tuan-tuan. Ya. Baik. Yang penting sekarang, tuan, sama ada hujungnya ada penambahan, hujungnya berbaris atas ataupun ada penambahan. Sebagai contoh, saya tulis, tuan. Jalasna. Jalasna. Fi'il apa ni, tuan? Terjemahannya duduk, tuan ya. Fi'il apa ni, tuan? Madi ke mudhari' ke amar? Dia fi'il madi. Macam mana kita boleh kenal fi'il madi? Tu ada na dekat belakang. Bermakna ada penambahan. Boleh, tuan? Jadi dia sama ada berbaris atas ataupun ada penambahan di belakang. Maka dia adalah fi'il madi. Kalau fi'il madi ada telah ke tak ada? Ada telah. Baik. Dah selesai ke belum? Belum selesai. Apa ganti nama dalam kalimah jalasna? Kalau ada na, confirm lah nahnu. Jadi nahnu terjemahannya kami. Jadi jalasna, kami telah duduk. Itu tuan-tuan. Boleh? Contoh yang kedua. Kita bagi yang kedua, tuan. Saya bagi kalimah darabtu. Darabtu. Fi'il. Apa maksud darabtu, tuan? Maksudnya pukul. Fi'il apa ni, tuan? Fi'il madi. Macam mana boleh kenal fi'il madi? Tu ada penambahan tu. Jadi ada telah ke tak ada? Ada telah lah. Apa ganti nama dalam kalimah darabtu? Mana tu tadi? Tu adalah ana. Jadi aku telah pukul. Jelas ke tidak, tuan? Tulis di ruangan komen. Jelas ke tak jelas? Siapa faham tulis alhamdulillah lah. Saya pun dah pening. Yang mana satu faham, yang mana satu jelas ni. Okey, jawab alhamdulillah, tuan. Jadi yang pertama, tuan-tuan, nak kenal fi'il madi sebenarnya, tuan-tuan, sama ada tuan-tuan boleh nampak, tuan-tuan, ya, hujungnya berbaris atas, ataupun tuan-tuan boleh nampak ada penambahan yang berada di belakang. Nampak ke tidak, tuan? Nanti saya akan bagi latihan dekat tuan-tuan. Tunjuk bahawa tuan-tuan betul-betul faham pada hari ini. Saya akan bagi beberapa contoh. Boleh, tuan-tuan? Okey, sekarang jelas tak, tuan? Sama ada hujungnya berbaris atas ataupun ada penambahan. Contoh kalau saya sebut juga. Saya sebut sekarang juga. Daraba. Fi'il apa? Fi'il madi. Hujungnya baris atas. Kalau saya kata darabtu. Fi'il apa? Fi'il madi juga. Macam mana boleh kenal fi'il madi? Ada tu dekat belakang. Nampak tak, tuan? Kalau saya kata kata betum. Fi'il apa, tuan? Tum fi'il madi juga. Ada tum dekat belakang. Nampak tak, tuan? Ya. Kutiba alaikumussalam. Kutiba tu fi'il apa? Fi'il madi juga sebab hujungnya baris atas. Nampak tak, tuan? Ya. Jahada. Fi'il apa? Fi'il madi juga. Hujungnya baris atas. Tengok belakang je, tuan. Belakang itu yang menjadi penentu dia fi'il apa. Boleh? Itu untuk fi'il madi. Okey, dah selesai. Ya. Fi'il madi selesai. Jadi saya dah bagi automatik, tuan-tuan. Kita boleh kenal dia fi'il apa dan automatik kita boleh tahu apa ganti nama dekat dalam, ya. Jadi kebiasaannya baris atas. Baris atas ingat automatik huwa. Yang lain kalau tak berbaris atas, lihat pada penambahan. Kalau na, nahnu, kalau tu, ana, ta, anta, ti, anti, tum, antum, at, hiya dan juga waw alif ialah hum. Ya, yang ni paling mudah dalam bahasa Arab. Ya, okey dah. Kita masuk kepada fi'il mudhari' pula, tuan. Fi'il mudhari', tuan. Fi'il mudhari' ya. Yang ni saya padam sebelah sini, boleh, tuan? Sebab dia dah mengganggu fi'il mudhari' punya, ya. Okey. Jadi yang penting poin apa? Sama ada baris atas ataupun ada penambahan, ya. Okey, sekarang yang kedua, tuan-tuan. Fi'il mudhari' pula, tuan.
Fi'il mudhari' tuan, kita tengok di bahagian depan. Ya. Kita boleh kenal fi'il tu fi'il mudhari' melalui depannya tuan. Ya. Baik, tengok tuan. Mana-mana fi'il mudhari' tu tuan. Dengar betul tuan. Ini kunci tu tuan. Ini kunci dan juga rahsia tu tuan. Untuk kali yang pertama. Pertama kali baru nak kenal. Kalau orang dah belajar tu tak apalah, ya. Boleh tambah sikit hari ni kan. Boleh mantapkan lagi. Tapi yang kali pertama, ya. Okey, tengok tu tuan. Fi'il mudhari' tu tuan. Kita nak kenal dia fi'il mudhari' ialah tuan-tuan tengok dekat depan dia. Apa ada dekat depan dia? Dia antara 4 huruf saja tuan. Tuan-tuan ingatlah anaitu. Ingat apa tuan? Ingat anaitu tuan. Mana-mana kalimah fi'il yang mula dengan a atau na atau ya ataupun ta. Salah satu tuan. 4 huruf saja tuan. Kita sebut nak kita gabungkan macam ni supaya untuk mudah ingat. Ingat anaitu. Ada yang sebut anita. Seserahlah pada tuan-tuan. Yang penting tuan-tuan ingat ada 4 huruf. Sama ada a, na, ya, ta. Mana-mana fi'il mudhari' wajib dimulai dengan salah satu a, na, ya, ta. Belakang jangan kisah dulu tuan. Jangan tengok dulu, jangan pening dulu, tangan dulu tuan. Sebab sekarang kita nak ajar tuan-tuan, wajib bezakan dulu macam mana nak kenal madi, mudhari' dan juga amar. Boleh tuan? Jadi dekat depan mesti dimulai dengan sama ada a, na, ya, ta. Ya? Baik, sekarang. Kalau dimulai dengan a, tengok tuan, a, maka automatik ada ana tuan. A tu ana, boleh? Kalau dimulai dengan na tuan, maka automatik ada nahnu tuan. Ya, nanti saya tunjuk satu persatu ya. Kalau dimulai dengan ya tuan, automatik ada huwa tuan. Huwa dia kan. Baik. Kalau dimulai dengan ta, automatik dia sama ada hiya ataupun anta. Dia ada 2 kemungkinan. Yang ni mudah je tuan-tuan. Jangan risau tuan-tuan. Baik, sekarang sebagai contoh. Tengok ya. Saya tulis perkataan ajlis. Ajlis. Ya? Ajlis tuan. Apa terjemahan ajlis? Duduk juga. Asal daripada jalasa tadi kan. Ya. Tapi ajlis ni fi'il apa tuan-tuan? Madi ke mudhari'? Dia fi'il mudhari' tuan-tuan. Kali ni dia fi'il mudhari'. Macam mana tuan-tuan boleh tahu dia fi'il mudhari'? Tu ada alif dekat depan. Nampak tuan? Alif ni yang alif yang ada hamzah tuan. Ingat tuan? Alif yang ada hamzah. Saya terang-terang saya buat sini. Anaitu alif yang ada hamzah tuan. Jangan pandai-pandai buat alif yang tak ada hamzah ya. Baik, ada alif dekat depan. Jadi kalau ada alif dekat depan, maka dia fi'il madi ke mudhari'? Mudhari' lah. Jadi kalau fi'il mudhari' ada telah ke tak ada? Jangan letak apa-apa tuan-tuan. Jangan letak apa-apa ya. Baik, sekarang dah selesai ke belum? Belum lagi. Cari ganti nama. Apa ganti nama dalam kalimah ajlis? Siapa yang duduk ni? Ya. Jawapannya ana. Sebab kita dah bagi tahu ada ana, ada a dekat depan, maka ada ana. Maka terjemahan ajlis tu aku duduk. Jadi ada a saja dekat depan, maka tuan-tuan kena faham ada aku. Ajlis, aqra, aktu. Apa saja kalimah yang disebut fi'ilnya apabila dimulai dengan a, maka wajib faham ada terjemahan aku. Boleh tak? Samalah yang kedua. Kita bagi contoh yang kedua supaya nampak tuan. Yang paling popularnya ialah ya tuan. Saya ambil kalimah yaktub. Yaktub. Yaktub tuan. Selesai dulu ya. Selesai dulu masalah ni tuan. Kalimah yaktub ini tuan, ya. Terjemahannya ialah tulis tuan. Yaktub tulis. Tulis tu perbuatan lah kan. Ya. Tulis tu perbuatan. Baik. Yaktub ni, tulis ni fi'il madi ke mudhari' tuan? Dia fi'il mudhari'. Macam mana kita boleh kenal fi'il mudhari'? Tu ada ya dekat depan. Ya. Jadi kalau fi'il mudhari' sekali lagi ada telah ke tak ada? Tak ada telah. Jangan tulis apa-apa. Boleh tuan? Baik. Sekarang kalau dia tulis ni dia adalah fi'il mudhari', apa ganti nama dekat dalam? Jadi tuan-tuan kena berpandukan apa penambahan dekat depan. Ya. Jadi ada ya. Ya dalamnya ada huwa. Huwa automatik ganti nama apa? Ganti nama huwa, terjemahannya ialah dia tuan. Jelas tuan? Baik. Sekarang dengar betul yang terakhir ya. Apabila tuan-tuan dah tahu dia adalah fi'il mudhari' sebab ada salah satu dekat depan anayata tuan, maka ingat hujungnya ialah berbaris depan. Ya. Jadi ajlisu yaktubu.
Nampak tuan-tuan? Ya. Kalau fi'il madi tadi, tak apa, mudah je. Asalnya baris atas, kecuali ada penambahan. Ya. Kalau fi'il mudhari', cara nak kenalnya tengok dekat depan. Apabila tuan-tuan dah pastikan dia mula dari salah satu daripada ana itu, maka hujungnya mesti baca baris depan. Sebab fi'il mudhari' asalnya mesti berbaris depan. Okey, Kang, tulis di ruangan komen. Siapa yang jelas, jawab subhanallah. Okey, jawab subhanallah. Dah 2 fi'il tuan. Susah ke payah? Susah ke payah tak? Tak tahu nak jawab apa kan? Mudah saja tuan-tuan. Ya. Nanti saya akan tunjuk pada tuan-tuan macam mana nak kenal tuan-tuan. Yes. Tengok pattern sebenarnya pun tuan-tuan dah kenal tuan-tuan. Ya. Nanti selepas ni. Ya, caranya macam mana? Saya akan bagi latihan dekat tuan-tuan ya. Okey. Faham ke tak faham ni? Okey, alhamdulillah semua jawab subhanallah ya. Okey, jadi sekarang tuan-tuan dah kenal 2 fi'il. Fi'il madi, macam mana saya tahu fi'il madi? Saya pun belajar benda yang sama tuan-tuan. Nak kenal tengok belakang dia. Sama ada baris atas ataupun ada penambahan ya. Sebab apa saya mula fi'il madi tuan-tuan? Ada sebabnya, kita akan bincang pada minggu depan pula ya. Ingat, apabila jumpa satu-satu kalimah fi'il, pastikan dia dulu. Dia fi'il madi ke tidak? Ya. Itu sebab kita bincang sebut madi dulu. Sebab akan minggu depan ada benda yang saya nak tambah ya. Sebab takut ada yang tanya saya, Ustaz, kenapa tak mula perbincangan kita fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' kan penambahan dekat depan, madi penambahan dekat belakang. Sebab ada yang tanya soalan saya dalam kelas-kelas yang lain tuan-tuan. Sebab ada benda tuan-tuan. Pastikan apabila jumpa satu-satu kalimah fi'il, pastikan dulu dia fi'il madi ke tidak. Kalau bukan fi'il madi, baru tengok dia fi'il mudhari' ke fi'il amar. Boleh tuan-tuan? Itu sebabnya ya. Jadi secara amnya, cara asasnya, tuan-tuan dah boleh kenal fi'il madi penambahan tengok di belakang, fi'il mudhari' tengok depan. Boleh? Okey, sekarang masuk fi'il amar pula tuan-tuan. Fi'il amar tuan-tuan. Fi'il amar ni istimewa sikit. Ya. Fi'il amar. Saya bagi yang asas ya. Yang pelik-pelik saya tak nak masuk dulu tuan-tuan. Ya, yang tu perbahasan kemudian. Ini asas. Apa yang paling utama, yang ni tuan-tuan wajib kenal dulu. Baik. Kalau fi'il madi tadi, tengok belakang. Betul? Tengok belakang dia kan? Okey. Fi'il mudhari' pula tengok depan. Betul? Tengok ada tak ana itu kan? Baik. Fi'il amar tengok depan ke belakang? Ya? Okey, tulis di ruangan komen. Kalau saya tanya tuan-tuan, kalau fi'il amar tuan-tuan nak tengok depan ke belakang? Cuba tuan-tuan. Cuba. Cuba jawab je dulu. Yang ketiga ni. Kalau fi'il madi tengok belakang kan? Kalau fi'il mudhari' tengok depan, ya? Kalau fi'il amar tuan-tuan nak tengok dekat mana? Jawab tuan-tuan. Okey, jawab dulu. Okey, fi'il amar tuan-tuan nak tengok dekat mana ni? Depan ke belakang ke dekat mana? Yang penting atas bawah tak ada. Jangan pandai-pandai sebut atas bawah ya. Okey. Fi'il amar tuan-tuan nak tengok depan ke belakang? Ya. Baik. Fi'il amar tuan-tuan kena tengok dua-dua, depan dan juga belakang. Ya, itu istimewa fi'il amar tuan-tuan. Tuan-tuan kena tengok dua-dua, depan dan belakang. Ya. DB lah, DB. Ya, kalau B belakang saja bagus tuan Fuding ya. Bagus. Ya, kena tengok dekat depan dan juga belakang. Okey, tengok tuan. Kebiasaan fi'il amar ini dimulai dengan hamzah wasal. Apa dia hamzah wasal? Alif yang tidak ada hamzah. Itu hamzah wasal. Boleh? Ataupun yang ada simbol macam anak budu tu tuan. Itu adalah hamzah wasal tu tuan. Boleh tuan? Baik. Kebiasaan bermakna ada tak yang tak biasa dimulai dengan alif? Ada tuan. Kita bagi yang asas dulu. Kebiasaannya dimulai dengan alif dan hujungnya berbaris mati. Hujungnya berbaris apa tuan? Hujungnya berbaris mati. Boleh? Dimulai dengan hamzah wasal, hujungnya berbaris mati. Maka waktu itu ingat tuan, ia hanya ada ganti nama yang kedua saja, iaitu anta. Ya, fi'il amar ni ganti nama yang kedua, orang yang ada depan kita je. Engkau, kamu, dia tak ada. Ya. Siapa yang buat fi'il amar untuk dia, maka dia gila. Ya. Sebab kita nak perintah kepada orang yang ada depan kita. Ya. Kita tidak akan perintah kepada orang yang tak ada depan kita. Boleh tuan? Okey. Jadi
Dimulai dengan hamzah wasal, hujungnya berbaris mati, automatik dalamnya ada anta. Anta ni laki ke perempuan? Anta ni lelaki ya. Kalau perempuan anti. Baik, contoh. Tengok tuan-tuan. Okey. Alif dekat depan tu ada hamzah ke tak ada? Tak ada hamzah tuan-tuan. Tak ada hamzah tuan-tuan ya. Baik, kalau tak ada hamzah tuan-tuan, maka hujungnya mestilah dibaca dengan baris mati tuan ya. Baik. Jadi nak baca macam mana ni tuan-tuan? Maka kena ikut kaedah kita hamzah wasal. Hamzah wasal saya dah ajar kan? Caranya lihat huruf yang ketiga, huruf lam lah. Huruf lam baris apa? Huruf lam baris bawah. Maka bacaan untuk alif dekat depan itu ialah alif baris bawah kan? Ijlis ya. Dari segi penulisan tak ada, dari sebutan ada. Boleh tuan-tuan? Jadi saya tak tulis lah. Okey, sekarang ijlis ni fi'il apa tuan-tuan? Ijlis maksud apa? Duduk juga. Ya. Ijlis ni maksudnya duduk. Tapi dia fi'il apa? Madi ke mudhari' ke amar? Dia fi'il amar kali ni tuan-tuan. Macam mana boleh kenal fi'il amar? Tu dia dimulai dengan hamzah wasal, ya. Sebenarnya dimulai dengan hamzah wasal kebiasaannya boleh dikatakan hampir 90% dia adalah fi'il amar. Ya. Ada tak fi'il lain? Ada. Cuma kebiasaan dia adalah fi'il amar. Dan yang kedua tengok dekat mana? Hujungnya baris mati tu. Hujungnya baris mati kan? Jadi kalau hujungnya dimulai dengan hamzah wasal, hujungnya berakhir dengan baris mati, maka dia fi'il amar, maka kita kena buat apa? Tambahlah dan juga oleh. Jadi tuan-tuan kena tak terjemahan macam ni. Duduklah oleh. Dah selesai ke belum? Belum lagi. Siapa yang duduk ni? Ya. Macam biasa cari ganti nama. Apa ganti nama untuk ijlis tuan? Ada anta. Apa terjemahan anta? Engkau. Jadi engkau tu duduk dekat belakang. Duduklah oleh engkau. Duduklah oleh engkau. Boleh tuan-tuan? Okey, contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Antara kalimah yang popular fi'il amar yang tuan-tuan baca biasa sebut ialah surah surah Iqra kan? Surah apa tuan-tuan? Dia ada hamzah macam tu tuan. Ya. Okey. Apa maksud Iqra tuan? Iqra maksudnya baca kan? Dia fi'il apa ni? Dia fi'il amar sebab dimulai dengan hamzah wasal, hujungnya berbaris mati ni ya. Iqra ya. Jadi fi'il amar ada telah ke tak ada telah? Jawapannya tak ada telah, tak ada apa-apa, letak dekat ni tuan. Letak yang ni. Letaklah oleh. Apa ganti nama dalam Iqra tadi? Ada anta, engkau tuan. Ya. Jadi engkau duduk dekat belakang tuan. Engkau duduk dekat belakang. Bacalah oleh engkau. Jelas ke tak jelas tuan? Ya. Baik. Ustaz, yang tu untuk anta, untuk lelaki. Kalau untuk perempuan nak bagi tahu macam mana? Orang Arab dia tambah ya dekat belakang. Tambah ya ni lembut sikit tuan. Dia untuk perempuan kan? Dimulai dengan hamzah wasal juga. Kemudian hujungnya ada ya yang mati. Hujungnya mati juga tuan. Cuma sebelumnya bagi bawah lah. Jadi kalau untuk lelaki ijlis, kasar tuan. Ijlis. Tapi kalau untuk perempuan ijlisi. Lembut tu kan? Jadi dalamnya ada anti lah, bukan anta. Anti. Anti untuk lelaki ke perempuan? Perempuan. Dah, selesai. Jadi, saya nak buat ulangan dulu. Sabar dulu. Jangan jawab lagi. Jelas ke tak jelas? Jadi, hari ini, tuan-tuan, kita nak kenal fi'il ada 3. Yang pertama, madi, mudhari', amar. Madi mesti ada telah. Mudhari' tak ada apa-apa. Amar mesti ada lah dan juga oleh. Nak kenal fi'il madi, tengok belakang. Biasanya berbaris atas. Kalau tidak berbaris atas, pastikan ada ke tidak penambahan. Ya. Kalau ada penambahan ataupun berbaris atas, maka dia adalah fi'il madhi, ya. Kemudian fi'il mudhari' pula tuan-tuan, biasanya tengok depan, ya. Tengok depan, tuan-tuan tengok dimulai salah satu daripada 4 huruf ke tidak? Apa 4 huruf tersebut? Anaitu, anaitu. Ingat tuan-tuan, anaitu, ya. Jadi kalau dimulai dengan alif nun ya ta, maka hujungnya mestilah berbaris depan. Anaitu sebab fi'il mudhari' mesti berbaris depan. Yang ketiga fi'il amar tuan-tuan, tengok depan dan juga belakang. Biasanya dimulai dengan hamzah wasal, hujungnya berbaris mati. Kalau berbaris mati. Kalau untuk perempuan ya mati, ya. Baik. Jadi tuan-tuan,
Siapa yang faham semua apa yang kita belajar sekarang, jawab subhanallah. Sebab saya nak praktik pula tuan. Lulus praktik ni, kita akan tutup kelas kita. Ya, ini perkenalan awal dulu ya. Okey, sekarang jawab tuan. Siapa yang faham semua, jawab subhanallah. Mesti ada nak ambil gambar kan? Ustaz tepi sikit. Ustaz tepi sikit. Okey, saya dah tepi tuan-tuan ya. Okey. Siapa yang nak ambil gambar boleh ambil gambar. Nanti saya akan masukkan dalam nota kita lah seperti biasa untuk rujukan kita bersama.